Orang yang suka tipu ni, dia tergolong di kalangan salah satu sifat daripada sifat-sifat orang munafik. Orang munafik ni duduk di mana? Min asfali minan nar. Mereka akan duduk di dasar api neraka Allah. Suka jadi menipu. Tipu yang macam mana? Hak jenis macam kita hari ni ya. Cakap sepatah 10 menipu. Maksudnya apa? Tak ada nak cakap lagi, tipu dah. Siapa yang rajin menipu ni? Bahasa kita hari ni apa? Tinggallah sifat macam tu. Kalau rajin suka menipu, bangkit celik mata suka tipu orang, nak tidur tipu orang, tengah hari tipu orang. Maksudnya sehari kalau tak tipu tu tak sah. Kalau ada sifat macam tu, bahasa kita hari ni tinggal ya. Orang yang suka tipu orang ni, kan Nabi sebut ayatul munafiqun thalatha. Tanda orang munafik ada 3. Yang pertama apa? Yang pertama, idza hadatha kadzaba. Bila bercakap kerja nak menipu. Orang yang suka tipu ni, dia tergolong di kalangan salah satu sifat daripada sifat-sifat orang munafik. Orang munafik ni duduk di mana? Min asfali minan nar. Mereka akan duduk di dasar api neraka Allah. Sebab tu jangan tipu. Orang munafik ni kalau kita tengok siapa? Di Madinah yang bersama dengan Nabi SAW, seorang manusia yang cukup hebat yang bernama Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ni amal soleh apa dia tak buat? Kita ni suka tipu. Dia kata, ustaz, tak apalah kami tipu orang pun, yang penting kami sembahyang. Tak apalah kami tipu orang pun, kami nak jaga hati. Kan yang penting kami ni suka sedekah. Abdullah bin Ubay, amal soleh apa dia tak buat? Yang kata munafik, suka menipu ni. Abdullah bin Ubay bukan setakat dia suka sedekah. Bukan setakat dia suka bantu orang. Bukan setakat dia pakai jubah serban. Abdullah bin Ubay ni, nak cerita tahap dia suka menipu ni, sampai satu tahap dia sanggup untuk keluar daripada kota Madinah bersama dengan Nabi SAW dan bersama tentera Islam untuk menuju ke medan peperangan Uhud. Maksudnya apa? Nak cerita dia punya berlakon ni sampai sanggup keluar pergi perang. Keluar nak mati ni. Cuma tak sampai medan peperangan Uhud, Allah Ta'ala tunjuk siapa orang munafik. Tapi nak cerita kata apa? Dia punya hebat lakonan Abdullah bin Ubay ni bukan sekadar sembahyang, bukan sekadar sedekah, sanggup keluar pergi perang sekali dengan orang Islam. Jadi geng orang Islam lah tu. Kalau sanggup keluar pergi perang, solat ni tak payah cerita. Rajin sungguh dia sembahyang. Sebab tu dalam satu riwayat, Abdullah bin Ubay ni, dia tidak akan solat, melainkan dia solat betul-betul belakang Nabi SAW. Tapi sebab apa masuk neraka? Sebab dia jadi orang munafik. Di antara salah satu sifat orang munafik apa? 24 jam nak menipu. Maknanya hak dia sembahyang tadi macam mana? Yang dia sedekah tadi tu macam mana? Yang dia keluar daripada rumah nak pergi perang ikut Nabi jadi macam mana? Semua amalan yang dia buat tu, semua Allah Ta'ala tak terima. Sebab tu dia balik esok menghadap Allah, dia duduk dalam neraka. Sebab apa? Sebab dia jadi orang munafik. Allah Ta'ala sebut, ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Hei Muhammad, nak tak kami cerita kepada kamu siapa golongan manusia yang disebut menipu dalam agama? Yang pertama kata Allah, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, iaitu golongan umat manusia yang hari ini dia suka ambil hak anak yatim. Ambil hak anak yatim. Kan anak yatim, mak dia mati, tinggal tanah. Tanah tu hak anak yatim. Kita ni mentang-mentang dia anak yatim kecil lagi, kita ambil hak dia. Kita guna hak dia tanpa minta izin dekat dia. Apa yang kita sebut?
Kita nak cerita kata bahawa kita adalah golongan manusia yang suka mengambil hak orang. Kan kadang-kadang sebut anak yatim ni tak semua miskin. Berapa ramai anak yatim yang mak ayah dia mati tinggal berjuta. Berapa ramai. Maka kita pun ambil kesempatan kepada anak yatim tersebut, kita pun ambil hak dia. Ni fadzalikal ladzi yad'ul yatim, iaitu golongan manusia yang suka ambil hak anak yatim. Yang kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin, iaitu golongan manusia yang enggan memberi hak dan juga memberi makan kepada orang miskin. Apa maksud memberi hak dan makan kepada orang miskin? Kalau kita tengok balik, hak orang miskin ni ada di mana? Hak orang miskin ni bukan semata-mata maksud dia tu miskin, dia ada rumah, kita pergi ambil rumah dia. Dia tu miskin, dia ada RM10, kita pergi ambil duit RM10 dia. Bukan maksud sekadar itu sahaja. Maksud kata manusia yang enggan memberi hak kepada orang miskin, iaitu hak orang miskin ini berada di dalam harta kita. Faham tak? Gaji kita RM10,000. Dalam harta kita RM10,000 tu, jangan lupa ada hak orang miskin. Sebab tu Allah Ta'ala suruh keluarkan zakat. Sebab apa? Itu bukan hak kita, itu hak orang miskin. Maka hari ni kita dapat gaji RM10,000. Orang suruh sedekah, tak mau sedekah. Orang suruh keluar zakat, tak nak keluar zakat. Padahal kaya semua ni. Maka ketika itu kita menjadi golongan manusia yang tidak mau untuk memberi hak kepada orang miskin. Sebab dalam harta kita, walaupun kita punya harta tersebut nama kita, slip gaji nama kita, nama bank nama kita, tapi jangan lupa ada hak orang miskin dalam harta kita. Bila kita tak nak memberi harta kita untuk orang miskin, maka inilah wala yahuddu ala ta'amil miskin. Mereka ini menahan hak-hak kepada orang miskin. Maka kalau kita hari ini menahan hak orang miskin yang ada di dalam harta kita, jangan risau, semayanglah berapa ratus rakaat pun Allah Ta'ala tak terima solat kita. Fawailul lil musallin. Allah Ta'ala kata celakalah bagi orang yang semayang. Sebab apa? Alladzina hum an salatihim sahun, yang mana di dalam solat mereka itu terdapat perkara-perkara yang lalai. Orang suka ambil hak orang. Orang yang suka cari kekayaan dunia. Orang yang tamak dengan kekayaan dunia. Orang yang tak suka bagi hak kepada orang miskin. Jangan risau. Orang macam ni sampai dalam semayang pun duk fikir lagi harta dunia. Betul tak? Contoh, main saham. Tiba-tiba hari ni saham jatuh terguling. Bukan jatuh merudum, terguling. Letak 100,000, 5 minit hilang 100,000. Agak-agak lepas pada tu mampu angkat takbir semayang. Hilang 100,000, pergi ambil ayat semayang duha, Allahu Akbar. Berani tak? Dia kata berani. Baik. Kalau semayang pun duk teringat 100,000 tadi tu. Minta projek, tiba-tiba projek tersebut tak lulus. Dan masuk projek ni tender RM1,000,000. Tiba-tiba kita tak dapat tender tersebut. Yang dapat siapa? Hak dapat jiran sebelah. Agak-agak angkat takbir, Allahu Akbar. Teringat tak tender? Tak payah kata tender lah. Cuba kejap lagi, ambil duit 200 buh dalam tabung tu. Lepas tu semayang duha. Teringat tak duit kita buh 200 tu? Paling-paling angkat takbir, syurga dah aku hari ni, sedekah kat masjid 200, paling-paling. Manusia ni dengan harta dunia dia tak dapat lari. Sebab tu orang yang sayang sangat kepada harta dunia, dia akan bawa sampai dalam semayang.
Betul Allah Ta'ala kata, alladzina hum an salatihim sahun. Ni kena jaga. Sebab bila terlampau sayang dunia, takut-takut dunia ni masuk dalam sembahyang kita. Tu hak jadi lalai waktu sembahyang. Alladzina hum yura'un, kata Allah, iaitu golongan manusia bila dia buat amal soleh, dia ada satu perangai yura'un, dia ada perangai riya. Wa yamna'unal ma'un. Siapa? Mereka yang menghalang harta mereka untuk diberikan kepada manusia yang berhak untuk terima harta tersebut. 2 kali dalam surah ni Allah Ta'ala ulang. Yang pertama, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Orang yang halang harta untuk diberikan kepada orang miskin. Yang kedua, ayat last sekali, wa yamna'unal ma'un. Orang yang menghalang daripada orang yang berhak mendapat harta mereka. 2 kali Allah Ta'ala ulang. Bila Allah Ta'ala ulang macam tu, hari ini bila Allah Ta'ala pinjamkan rezeki kepada kita, janganlah hari ini kita halang hak orang lain. Rajin-rajinlah bersedekah, rajin-rajinlah tolong orang, rajinlah beri hak kepada anak yatim, rajinlah keluarkan pendapatan kita bagi kepada orang yang layak untuk terima. Nak orang yang layak untuk terima ni tak semestinya fakir miskin sahaja. Buka balik tengok asnaf. Asnaf yang layak dapat zakat. Di antaranya orang yang berhutang. Nah, di antaranya orang-orang yang berada dalam kesusahan. Di antaranya muallaf dan sebagainya. Bagilah kepada mereka. Tak sebenarnya fakir miskin. Maka jangan menghalang harta daripada orang lain layak dapat, kita halang disebabkan kita sayang harta kita. Sayang harta, simpan biar berjuta. Walhal dalam harta kita tu ada hak orang lain. Kalau kita ada sifat macam ni, jangan risau. Buatlah amal soleh macam mana sekalipun. Takut-takut Allah Ta'ala tak terima. Sebab kita menghalang hak orang lain yang berada di dalam harta kita.